Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk, kita akan buat paper MRSM. Matematik tambahan kertas satu dulu kita akan go through. Nanti kita akan slow-slow untuk upload matematik tambahan paper 1 part 2 dan juga paper 2 lah seterusnya macam biasa. Siapa yang biasa, siapa yang belum subscribe, tolong subscribe untuk dan tekan button loceng. Sungguhnya itu adalah gratis. Okey, sekarang kita akan jawab soalan matematik tambahan kertas 1 ya. So ini adalah dia punya paper. Ini dia punya formula macam biasa dia bagi dan kita akan terus pergi pada soalan yang pertama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai pen hitam dulu. Okey, it's given that A times A times A times A, A times A times A times A. Dia dah bagi dah berapa nilai times sebelah kiri dan kanan, dan dia bagi sebelah kanan dia A square root A power of n, where P, Q and N are constant. Express n, cikgu kuningkan yang warna n sebab dia nak n. So kita kena tengok yang tu dulu. Okey, bila first time tengok soalan ni memang ada masalah lah, sebab soalan nombor 1 dia pun macam susah sebenarnya. Tapi bila kita recap balik, sebenarnya yang ini topik apa? Topik indices. Topik indices. Tingkatan 3 kita dah belajar. Macam mana kita belajar? A power of 3 sama dengan macam mana? A times A times A. Betul tak ada masalah yang tu. So sekarang ni bermaksud, nampak tak dia bagi apa? Dia bagi PQ time, bermaksud A PQ times. Yang ini kena faham. Times pula darab dengan A. Berapa times kali ni? Q times. Sama dengan, ini cikgu tukar terus dulu. Ini properties dia. Properties ataupun law of indices. Kita kena tukar dulu. Macam biasa, cikgu akan tambahkan, sebab dia darab PQ tambah dengan Q sama dengan A n over 2. Sebab dia sama, cikgu boleh buat P plus 2Q sama dengan N over 2. Boleh dapat tak setakat ni? Tak ada masalah kan? Cuma nak mendapatkan yang ini tu, yang kena berfikir out of box sikit. So cikgu darab 2 semua kat belah sini, cikgu akan dapat 2P tambah 4Q. Ataupun nak factorize pun boleh, keluarkan 2P tambah 2Q. Betul kan? Boleh, tak ada masalah. Ini soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni soalan apa ni? Soalan logarithm. Okey, bila nampak macam ni, tengok dulu. Dia nak in term of n. Sekarang dia bagi ini express yang ni. Normally kita akan express yang tu dulu. Kita tolong express, kembangkan dulu. Kita guna law of logarithm. So kalau bahagi kena tolak. Kita buat tu dulu. Kita kena buat yang tu dulu sebelum kita buat benda lain, kita kena buat yang tu dulu. Di 3 power of 3n minus dengan log 5k2. Okey, kita tengok balik apa yang kita ada dekat sini. Log k. Betul, log k. So kita bawa pergi depan dulu. 3n log 5. Ini adalah darab, cikgu buat macam ni. Sini 2, cikgu turun depan dulu. Kita buat dulu log 5k. Boleh? So kita akan dapat macam mana nanti? Yang ini kita akan boleh cancel out satu. So dia tinggal 3n sahaja. Tolak. Sebelah sini kita ada apa ni? Nampak tak ni? Kita boleh terus pakai pun tak apa. Log k5. Kita ada 5k. So macam mana kita akan dapat? Kita akan dapat macam mana nanti? Kita boleh pecahkan dulu. Log k log k5. Pandang sikit, bagi cantik sikit. Okey, jadi macam tu. So the final answer supposed to be 2. Sini 1 over ni t bawah. So dapat jawapan 3n tolak 2 over t. Okey, boleh soalan nombor 2. Tak ada masalah kot dekat situ. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 3. Okey, agak okey kot masa ni kan, tak ada masalah. Diagram 1 shows a relation between some x coordinate and y coordinate. Dia bagi bentuk kat situ, koordinat. So biasanya kita kena buat apa ni?
kita kena lukis lah kan, contoh macam ni. Kena thinking out of the box sikit dekat yang ni. Okay, sekarang ni kata the type of relation between x and y. Type of relation macam mana? Ada orang tak nampak tau, ini kuadratik sebenarnya many to one. Kita nampak direct sebenarnya. Tapi siapa yang tak nampak, boleh tak kita tentukan this one is x, y. Ini y. Ini x, ini y, ini x, ini y, sini x, ini y. Betul. So kita gunakan function balik. Okay, ini berapa? Negatif 2. 1, 2. Lagi 1, 5. Jawapan dia 4, 1, 4, 25. Ok, sebabkan 4 ada 2 kali dekat sini, cikgu buang 1, boleh? Kita padam yang 1 ni. Nampak tak? Ok, boleh nampak lah. Kita buang 1 ni. Ok. Lepas tu kita boleh buat menggunakan kita punya kemahiran lori. 2, 4. Lagi 2, 4. 1, 1. Lagi 2, 4. Ini 55. Bermaksud dekat sini, ini adalah many to one. Itu dia punya type of relation. Ingat ya, type of relation itu dia maksud dia. Hubungan. Hubungan kalau dia many to one to one, one to many dengan many to many. So kena ingat yang itu, jangan tak ingat ya. Kalau tak ingat memang rugi. The function notation of the relation. So dia nak function. Apakah ini function? Apakah ini function pula kan? Sebenarnya kita nampak dah. Sebenarnya bila kuasa 2, 4. 1, 1. 2, 4, 5, 25. Sinilah dia nak function ni. Apakah function fx ni? Sebenarnya adalah x kuasa 2. Tak percaya, kamu masukkan, kamu akan dapat jawapan. Bila kita masukkan negatif 2, dia akan jadi 4. Bila masukkan 1, jadi 1. Bila masukkan 2, jadi 4. Bila masukkan 5, 25. So, kita dah kelas. Selesai 2 soalan. The object of 16. Dia nak object. So, this one is apa ni? Ini adalah image. Kita padam sikit boleh? Kita padam dulu ini. Yang ini adalah image. Dia nak objek. So bermaksud dia nak objek. Kan sebut objek. So 16 ni adalah image sebenarnya. Kena faham dan baca betul-betul. So kalau 16 bermaksud sebelah sini adalah berapa? Sini adalah plus minus 4. Kena dua-dua ada. So jawapan plus minus 4. Jangan kali 4 je, kamu kurang markah nanti. Ataupun kamu tak dapat markah pun sebab soalan dia 3 markah. This one is 1, this one is 1. Dan ini dua-dua both. Ini both. Kena dua-dua dapat. Boleh? Kita teruskan lagi kepada soalan nombor 4. Is given that fx, cikgu cariin, x plus 4, f gx 5 minus 3x. Dia kata lagi satu, if gm sama dengan n, express m. Cikgu tanda m. Ok, soalan ni, soalan yang mudah sebenarnya. Cikgu tak ada lagi buat video pasal soalan function ni sebenarnya. Sebab cikgu boleh juga berkongsi satu tips untuk kamu faham betul-betul. Nanti kalau nak request, tolong komen dekat bawah. Cikgu boleh tolong buatkan, usahakan untuk kamu. Kalau kamu tak faham lagi, kalau kamu dah master, tak ada masalah. Tengok depan. Cikgu cakap, kalau depan, cikgu ada satu tips. Kita tukar. First, second is kita samakan. Apakah ini cikgu? Okey, tengok kalau cikgu buat macam ni, f, m, kita akan dapat m tambah 4. Nampak ni? Relation dia. Kalau f, w, w tambah 4. Sekarang cikgu nak samakan dengan bawah ni, gx. Kalau cikgu letak gx, apa yang akan jadi? Gx tambah 4. Itu maksud cikgu. Dia akan bertukar. In term of x, in term of w, in term of m. Dia akan bertukar. Nampak tak? Nampak tak dia punya relation? Ni. So cikgu cakap dekat sini, tips dia kalau dia di depan, sama, tukar dan samakan. Maksudnya macam mana cikgu? Cikgu tukar dulu. F gx, tulislah macam mana pun tak apa, janji dalam ada gx. Itu dia punya tips. Tambah 4. Ok, nampak tak dekat sini? Kat bahagian bawah ni, cikgu highlight ni. Ini adalah fgx, ini adalah fgx. Lepas tu cikgu samakan dengan harga 5 minus 3x sama dengan gx tambah 4. Sebab bila datang soalan ni, mesti dia nak gx punya, dia tak nak benda lain punya sebenarnya. So kita boleh terus selesaikan. Kita akan dapat 5 tolak 3x tolak 4 sama dengan gx. Macam tu sahaja. Nanti kamu akan dapat 1 minus dengan 3x sama dengan gx. Betul? Okey. Sekarang dah settle ke belum? Belum cikgu. Sebab dekat sini dia kata gm. Gm tu kalau dia jadi gm, cikgu akan dapat gm sama dengan 1 minus 3m. Lepas tu dia kata pula sama dengan n. Cikgu sama pula dengan n.
Cikgu akan dapat macam mana? Cikgu akan dapat yang ni. For the last things. N sama dengan 1 minus 3M. Betul Soalan dia nak M duduk jadi subjek. So, cikgu tukar pergi belah sini. Cikgu akan dapat 1 minus N M over 3. Cikgu dah dapat jawapan nombor 4. So, konsep ni sangat penting sebenarnya. Kalau ada juga satu kes macam ni kan. Fx, G, Fx. Dia dekat belakang. Yang ni tip dia kena inversekan. Kena inversekan dulu. Nanti kita akan tunjuk. Inversekan. The second one is masukkan. Okay. Tak apa. Yang kita kalau nak komen kat bawah. Cikgu boleh tolong tunjukkan untuk kamu. Okay, kita pergi seterusnya. Tak nak buang masa. Soalan nombor 5. Given that A and B are the roots. Untuk yang ini. Form a coordinate equation A, B. Kuasa 2. So, ini macam mana? Macam biasa. Dia punya X1 adalah alpha. X2 dia adalah beta. This one yang cikgu buat solve. Po. Ro pula. Po. Sini cikgu tukar jap. Okay. So sama dengan apa? So sama dengan alpha tambah beta. Ini alpha beta. Biasakan kena ada satu lagi. Kena biasakan. Biasakan yang betul sebenarnya. Ramai orang biar macam tu je. So, sebenarnya untuk apa ni kan? So, kalau cikgu kamu boleh guna formula. Cikgu tak nak guna formula. Cikgu suka guna penyusunan. X kuasa 2 tolak dengan apa? Tolak dengan tolak 2K X tolak 3 sama dengan kosong. Ini adalah law punya Sopo punya general equation. Apa tu general equation? Ni general equation dia. Kuasa 2 tolak so X tambah po. Ini dia, sama dengan kosong. Boleh? Untuk po pula, kita akan dapat apa? Negatif 3. Boleh? Kita buat ini dulu, tak ada masalah. Baru kita wujudkan satu lagi. Dia nak equation yang ni pula. X1 sama dengan alpha square. X lah. X1 alpha kuasa 2. X2 sama dengan alpha beta kuasa 2. So, kita buat saja. So, kita adalah, yang baru adalah alpha square plus beta square. Ini tak ada lah, memang tak ada. So, kita akan create nanti. Untuk second one memang tak ada. Okey, tapi yang ini kita boleh tukar untuk yang ni. Kita boleh buat formula dia sebab kita nak samakan dengan atas, dia akan jadi macam ni. Yang ini pula akan jadi apa? Yang ini kita panggil special punya case. Tolong tengok betul-betul special case. Sebenarnya kita boleh ubah dia jadi alpha tambah beta kuasa 2 tolak 2 alpha beta. Rasional dia apa cikgu? Okey, cuba kamu tolong kembangkan. Kita sama-sama lah kembangkan ni. Kamu akan dapat berapa? Alpha square plus 2 alpha beta. Yang ni saja Yang ni saja. Tambah beta square. Sama tak dengan atas? Tak sama kan? So, apa yang lain sekarang? Ini sama. Ini sama. Yang ni saja. So, cikgu tolak saja dengan 2 alpha beta. Faham tak? Sebab tu jadi formula dia macam ni. Bila kamu kembangkan ni, memang confirm akan dapat yang ni. Okey, boleh? Ini sangat penting. Walaupun cakap memang santai-santai, sebenarnya dia sangat penting. Ramai student yang bijak-bijak pun tak dapat yang ni. So, this one is kita panggil special case. Cikgu sebut sini adalah special case. Okey, sekarang ni kita sambung. Kita sambung sini. Dia kata alpha beta dekat atas ni sama dengan negatif 3. So, cikgu buat negatif 3 kuasa 2. So, dia akan jadi 9 untuk por yang baru. Ini new tulis new kat sini. Sorry, terlupa. Ini new. Yang ni pula akan jadi apa? Yang ni akan jadi tambah kuasa 2. So, dia akan jadi negatif 2K kuasa 2. Cikgu ambil dari sini Dan minus 2 alpha beta, dia akan dapat 3 macam ni. Cikgu ambil daripada sini. Boleh? So, kita kembangkan jadi 4K kuasa 2. Tolak tambah 6. Okey. Lepas tu baru kita boleh masukkan dalam equation Sopo. Equation Sopo kena macam ni. So, cikgu masukkan. Ini cikgu tulis besar-besar. So, akan jadi X tolak dengan 4K kuasa 2 tambah 6 tambah dengan 9 sama dengan kosong. Ini adalah equation yang baru. So, dah selesai. Nak kembang pun tak ada masalah. Nak biar pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kita terus pergi kepada soalan nombor 6. The straight line y plus k intersect. Ingat bila sebut intersect ni, dia ada dua lah kan. Satunya mana sini. Satunya yang ini. Satu lagi yang ni. Equation. So, cara dia, jangan takut dan gementar. Buat apa dulu. Bila sebut je intersect, kamu buat simultaneous. Ataupun samakan sahaja. Sini kita ada y. Sini selalu ada y juga. Tapi tak apa, kita guna kaedah simultaneous. Sebenarnya kaedah samakan tu adalah kaedah simultaneous. So, cikgu masukkan sahaja yang ini dalam ini.
Kita bayangkanlah di equation number 1, di equation number 2. So, kita akan dapat x k plus 1 equal to negative 3. Boleh? Boleh tak? Tambah. Sabar. Kita tengok dulu. Sama dengan, apa lagi kita boleh buat? Kita buat ke sini ya. X kuasa 2 tambah dengan k plus 1 x plus 3. Macam tu. Equal to 0. Sekarang ni, soalan seterusnya, dia sebut apa? Kena tengok dulu ini. Dia sebut dekat sini adalah find the range. Range ni, bila kita dah dengar, kalau kita pergi seminar at max ke, paper 1 ke, paper 2, bila sebut range ni, sebenarnya dah tak ada simbol sama dengan dah. Dah tak ada. Dia kena inequality sahaja, tak kisahlah macam mana. Boleh? Antara empat ni lah. So, kita kena faham yang itu. So, bermaksud range value of k bermaksud, dia kata at 2 point. So, dia adalah b square minus 4ac greater than 0. So, kita terus masuk sahaja menggunakan formula. Boleh tak? Dia direct sahaja sebenarnya. B kita berapa? K plus 1. Betul K plus 1 kuasa 2. B kuasa 2 kan? Tolak 4. A kita 3. C kita adalah 3. Lebih besar daripada kosong. Nanti kamu akan dapat K kuasa 2 tambah 2. K nanti 35 greater than 0. Okay. Lepas tu kita nak buat apa? Cari dia punya root. Nanti kamu akan dapat dia punya root K minus 5. Satu lagi K plus 7. Lepas tu kita boleh lukis graf macam biasa. Ini adalah graf apa? Tengok pada sini. Jangan tengok pada awal-awal. Tengok yang ni. Yang kita dapat ni. Dia adalah positif senyum. Sini adalah negatif 7, sini adalah 5. Dia kata lebih besar. Lebih besar lorek di atas. So, dia akan lorek di atas. So, kita akan dapat x less than negative 7, x greater than 5. Ini jawapan dia. Ingat dia punya inequality ni macam mana? Follow saja. Follow yang awal kita buat. Okey, boleh. Tak ada masalah. Kita terus pergi soalan nombor 7. Is given that quadratic function, ini kita nampak bentuk apa ni? Completing the square. Completing the square. Penyempurnaan kuasa 2. Ingat, kalau bentuk ni sebenarnya kita boleh cari dia punya minimum point atau maximum point. Max. Tapi soalan kita bukan max lah. Soalan kita adalah minimum sebab dia nampak macam positif. Tak apa, kita assume dia adalah positif dulu. Okey, sebab A kata negatif positif. So dia adalah minimum point. Kita buat macam ni, kita tahu point dia apa? Point dia daripada sini kita boleh baca, betul tak? Siapa yang tak tahu lagi, tolong ambil tahu. Sebenarnya dari sini kita boleh baca. Sebenarnya dia adalah H, K. Macam begini. Okey. Soalan pertama, sketch the possible quadratic graph. Oh, terus dapat jawapan. Inilah dia. Buat yang itu saja dapat 1 markah. Okay. Given that the quadratic graph reflected at y sama dengan b. Y sama dengan b ni kita kena tanya. Kita kena faham dulu. Kalau tak faham dia tak boleh jawab. Y sama dengan b maksudnya apa? Tak tahu. Okay. Kalau cikgu letak y sama dengan 5. Maksudnya apa? Dalam graf y sama dengan 5. Macam ni kan? Betul? Dia adalah satu garis lurus yang berbentuk horizontal. Boleh tak ni? Okey, cikgu buat satu persoalan dekat sini. Kita lukis balik yang ni. Cikgu bayangkan cikgu lukis kat sini ya, dalam bentuk Cartesian plan. Okey, macam ni cikgu lukis. Contoh Alright. Dia kata reflected. Graf reflected dekat sini. So kita tak tahu dekat mana kedudukan garisan tu. Mungkin dekat sini, 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 mungkin dekat sini. Itu maksud dia. Kita tak tahu dekat mana. So, sama ada situlah jawapan dia. Tapi kita baca lagi. The range B such that the image of the graph has the positive discriminant. Positive discriminant bermaksud, maksud apa? B kuasa 2 minus 4AC greater than 0. Itu maksud dia. Kalau negatif, less than 0 lah. Dia tak ada apa? Intersect langsung untuk dekat X. Tapi kalau 2, dia ada intersect 2. So, bentuk dia macam mana nanti ni? Dia akan dapat 2 intersect ataupun 2 real root. Kita buat macam ni. Ingat kan? Ke tak ingat? Ingat kan? Tak ada masalah. Dia akan jadi. So, ingat kan? To real root. So, kena tahulah. Dia akan membentuk. Okey, sekarang ni, apa kata kita buat satu garisan dulu? Boleh? Kalau garisan cikgu dekat sini. Y sama dengan kosong. Nampak tak? Ke tak nampak? Okey, kita zoom sikit. Kalau Y sama dengan kosong, dia reflect. Dia akan jadi apa nanti? Dia akan jadi macam ni. Betul Kalau jadi macam ni, adakah kita punya graf ni, dia B kuasa 2 minus 4AC greater than 0? Jawapan dia no. Tut! So, garisan tu salah. Boleh faham? So, sekarang ni, cikgu nak cari lain pula. Okey, kita tukar garisan Y kita tadi. Tadi Y sama dengan kosong kan? Y sama dengan kosong. Sekarang, kita nak buat garisan kita Y dekat atas sikit, boleh? Kita buat dekat sini. Sini, Y sama dengan berapa? Jadi kena berfikir sikit. Sini panjang ni berapa? K kan? So, cikgu ambil separuh. So, akan jadi K over 2. Bila K over 2, dia akan reflect macam mana? Dia akan reflect macam ni. Adakah dia B kuasa 2 minus 4AC greater than 0? Jawapan dia no. Ini sama dengan B kuasa 2 minus 4AC sama dengan kosong. Betul?
So bermaksud dekat sini kita buat conclusion terus boleh. Bermaksud garisan yang di atas semua akan menyebabkan dia reflect dan akan jadi B kuasa 2 minus 4AC greater than 0. So jawapan dia apa cikgu? Jawapan dia garisan K over 2 tadi tak boleh kan? Bermaksud dia kena, ini jawapan dia, cikgu tunjuk terus Dia kena, apa dia? So kena B, sebab dia kata B. B kena lebih besar daripada K over 2. Kalau sama, tak boleh. Dia kena besar. Baru dia akan dapat B kuasa 2 minus 4AC lebih besar pada kosong, ataupun erti kata lain dia akan dapat positive discriminant. Ataupun 2 real root. Kita boleh cakap. So soalan nombor 7 dah settle. Harap boleh faham, boleh hadamkan dulu. Okay, kita pergi seterusnya. 3 consecutive term arithmetic. So cikgu salin dulu. 3M tolak 2, M tambah 3 dengan 4. Ni ada 3. Dia kata find the value of M. So bila nampak yang macam ni, dia ada sebut arithmetic, tak ada masalah. Arithmetic kita ingat balik, ini dia punya first knowledge kena tahu. Okay, boleh. So kita ambil lah, ini T1, T2, T3. So cikgu buat M tambah 3 tolak. Tolak jangan salah tak buat kurungan. Sebab kalau tolak memang kena kurungan. Boleh kamu terus selesaikan. M tambah 3 tolak 3M tambah 2 sama dengan 4 tolak M tolak 3. So M dengan 3M negatif 2M tambah 5 4 tolak 3 1 tolak M. So yang ni buat bagaimana? Buat pergi sini dia akan jadi M, sini buat pergi sini jadi 4. So M sama dengan 4. Siap sudah, laju je. So make sure kena betul. Yang itu ya. Nombor 8 pun dah settle. Kita pergi nombor 9. Okey, jadi kena banyak sikit kita tulis. Okey. Cikgu tulis kat sebelah ni boleh. Scheme A, scheme B ni biasa juga tengok soalan ni kan. Dia nak dapat gaji diagram to show salary scheme offered by the company. Amirul choose while bukan will. Syafiq choose scheme B. Yang ini adalah, ni kita tulis Amirul. Ini Syafiq. Okay. It's given that both of them started work at the company same time, same starting salary 1,600. Given that both of them start to save 10% of their salary when it reach 2500. Okay. Bila sampai 2,500 baru dia buat saving 10% daripada gaji dia. Find out who start. Dia tanya siapa start dulu. Siapa start save first? How much is the total saving in the first 25 years working? Okay, tak ada masalah. Cikgu buat untuk sini scheme A. Ini adalah Amirul tadi. Yang ini adalah Syafiq. Boleh? Kita tarik sikit sini. Syafiq adalah scheme B. Siapa yang start dulu kita buat So kita yang ni, cikgu boleh tak tulis dulu 1,600. Lepas tu dia kata naik 150, 1750. Tolong tulis yang ni dulu. Dia akan dapat 1900. Ini tahun bila ni? Starting work. Dia ada cakap tak bila? So ini adalah tahun pertama lah. Kalau dia tak bagi tahu. Ni tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama, Syafiq pula berapa? 1600. Tahun kedua dapat berapa? Dia kata 6%. So kamu darab sendiri. 1696 adalah 1798. Lebih kurang. Okey, yang ni first kali kita tahu. Dan kita kena tulis apa? Apa dia punya A? A dia adalah 1600. Sini A adalah 1600. Dia punya D, ini adalah arithmetic progression. This one is a geometric progression. Kena tahu yang itu. Kalau tak tahu, memang mangkuk kata orang Perak. Ini R ya, bukan D. So R dia berapa? 1.06. Macam mana nak dapat? Ini bahagi dengan ini. Kalau cikgu dah nampak dah. Kalau 6% sebenarnya 1.06. Kalau 10% 1.10. Macam tu. Cikgu darab saja. Sebenarnya adalah itu. Tak apa, tak ada masalah. Kamu boleh guna cara kamu sendiri kalau tak nampak. Okey, cikgu padam yang ni, cikgu padam yang ni, cikgu padam yang ni. Siapa yang start save dulu? Siapa yang start sampai 2500? So siapa dia? So kita akan check dulu. Okey, kita kena buat tu sebab itu adalah dia punya working yang pertama. So yang ni cikgu buat T N. Boleh juga nak buat sama dengan pun boleh. Kita buat sama dengan lah. Nak buat lebih kurang pun boleh. Lebih besar pun boleh, tak ada masalah. T N kita nak tengok time bila yang T N dia 2500. Okey. Boleh nak? Kita ambil lebih besar pun tak apalah. Lebih besar lah, senang jugalah. Nanti dia akan jadi masalah kalau kita buat sama dengan kita tak tahu bila. Tahu dia ada perpuluhan kan. So cikgu masuk je formula Tn. Ini untuk AP ya. Jangan salah. Kita punya A 1600 tambah N minus 1. D kita berapa? Cikgu zoom sikit. D kita tadi 150. Betul? Lebih besar atau sama dengan 2500. So kamu selesaikan, kamu akan dapat N lebih besar daripada sama dengan 7. N sama dengan 7. Ini dapat tepat lah.
Sini pula kita cuba, ini pakai formula GP. Yang tadi AP, ini GP. So akan dapat 1600 1.06 n minus 1 greater or equal to 500. Nanti kamu akan dapat jawapan n greater than 8.659. Ini lah maksud cikgu cakap tadi. So kita terus buat sama dengan, so dia sama dengan 9. So siapa yang save first? So jawapan dia Amirul will save first. Pada tahun bila? In berapa tahun? 7. In n sama dengan 7. Pada tahun ke-7. Nak tulis macam mana lah, in year 7 pun boleh, tak ada masalah. Janji mereka faham. Okay, and then dia tanya apa? Dia start apa? So tahun ke-7 dia dah start untuk saving sebenarnya. Soalan kedua, dia tanya find out Ustaz how much the total saving first 25 years. So bermaksud dekat sini kita kena buat yang ni. Kita ambil Amirul saja ya. Ni Amirul punya case saja. So cikgu ambil S25 tolak dengan S berapa? S6 sebab 7 dia dah start saving. So dia tanya 25 tahun. So pada start pada tahun 7 dia dah save kan? So 7 sampai 25. Ini dia punya yang kamu kena tahu. Boleh? So kita pergi sini, kita tolong selesaikan yang ini. Lepas tu kamu dapatlah jawapan 25 over 2 19200. Ini cikgu kira setahun terus ya. Kamu cikgu tak nak ni, cikgu dapat setahun terus. Maknanya dekat sini nanti kamu darab lah dengan 12. Sini. Cikgu dah dapat dah. Dia punya ni sekitar 12 jadi 19200. Macam tu maksud cikgu. Kalau yang darab 12 lagi, kita akan dapat 21000. Darab dengan 12 lagi. Cikgu nak kira terus setahun. Kalau kamu nak darab 12 pun boleh, tak ada masalah. Terpulang kepada kamu. So cikgu buat yang ni dah setelah didarab ya. So 24 1800. Yang ni untuk 25 pula. Betul lah 25. Ni kenapa korban? Ni sini silap. Okey, sini. 25 dan satu lagi tolak dengan untuk tahun ke-6. Tahun ke-6 19200 tambah 5181800. Alright, kamu akan dapat jawapan nanti. Lepas tu kita ambil 10%. Sebab dia save daripada 10%. Dia nak 25 tahun dia punya simpanan. So jawapan final answer 877 pula. So itu jawapan dia. Boleh? Boleh? Kita terus pergi kepada soalan seterusnya lah. Tak nak buang masa. Kita pergi in a geometric progression, a common ratio is 3. The sum of the first 3 term is 65. So bermaksud T1 tambah T2 tambah T3 sama dengan 65. Ataupun kita boleh panggil dia S3. S3 sama dengan 65. Betul Dia tanya find the sum to consecutive third term. After third term, maknanya dia nak term 4, term 5, term 6. Okay, so yang ni first kali kita kena tahu dia. Dia kata ratio. So ratio adalah GP. Kita kena cari formula dulu. Kita kena buat. Ini adalah SN kan? Ini SN. SN untuk GP. Jangan salah. So cikgu cari SN untuk GP. Cikgu ambil formula yang ini. Boleh ambil formula yang ni. Jangan ambil yang satu lagi tu. Satu lagi tu apa cikgu? Yang ni kan? A 1 minus R cos N. Ini 1 minus R. Sekarang kita bergantung kepada kita punya R. R kita berapa sekarang? 3. Kalau kita masuk 3 sini, dia akan jadi positif dekat bawah. Kalau kita masuk 3 kat sini, dia akan jadi negatif dekat bawah. So kita tak nak yang ada negatif dekat bawah. Itu maksud dia. Okey, senang nak kira, senang nak catur, senang nak menjawab. So kita masukkan nilai A dia. A dia tahu ke tak? A dia tak tahu. Tapi SM kita tahu. A tak tahu. R tahu tak? 3. 3 power berapa? Yang ni N, dia adalah 3 tadi. S3 kan? Yang ni. So tolak dengan 1. R berapa? 3 tolak 1. Kamu selesaikan, nanti kamu akan dapat jawapan dia. Boleh? Kamu akan dapat berapa? A sama dengan 5. Okey, boleh, tak ada masalah. So A sama dengan 5, tapi dia nak soalan ni T4, T5, T6. Kamu boleh guna juga S5 tolak S3, tak ada masalah. Ataupun sekarang ni cikgu nak tolong untuk pelajaran yang lemah. Contoh, maknanya A ni 5. Ini dia punya term pertama. Darab dengan 3, 15. Darab dengan 3, tekan kalkulator. Darab dengan 3, 15, 45. 45 darab lagi dengan 3 berapa? 45 darab 3. Tolong tekan kalkulator. Semua kena tekan kalkulator. Tekan kalkulator. 45 darab dengan 3 berapa pula? 135. Darab dengan 3 lagi dapat 405. Darab dengan 3 lagi dapat dengan 1215. Soalan nak apa? Hasil tambah 4, 5 dengan 6. So tambahlah ni. Boleh 15 tambah 405 tambah 135. Yang salah je, dia nak berapa ni? Dia nak tambah
Sum of 2. Oh, itu je lah. Ya Allah, dia nak 2 je lah. T ni dengan T ni. Dia tak nak yang ni. Sorry. Dia nak yang ni saja. So, kita tambahkan 135 tambah 405. Cikgu pun manusia biasa juga kan. So, jawapan dia adalah 540. Boleh juga nak buat ini, tak ada masalah. Boleh? Kita terus pergi kepada soalan nombor 11. The variable x was related to the equation. The equation is reduced into a linear. Ini. So, kita nampak dah. Ini soal linear log. Kita kena buat apa? Linear pula hasil sambungan linear log kita kena tukarkan ataupun kita panggil dia apa, reduce kan. Perkataan reduce tu sangat penting. Ni linear log ni kita nak kena reduce dia. So kita boleh buat macam mana? So kita kena tengok betul-betul kita punya y besar, x besar. Ini kena faham yang ini. So cikgu boleh buat macam mana? So sebenarnya cikgu boleh darabkan dia, nak jadikan dia jadi apa? Reduce dia. Yang ni kita kena reduce dia. Bagi dia nampak dia punya C nanti sama dengan constant. Ni tips cikgu lah. C kena constant. So macam ni cikgu buat x tambah 3x. Cikgu darabkan dulu dengan x. Boleh cikgu darab dengan 4x terus lah. Senang terus. Sebab apa? Kita tengok balik semula. Darab dengan 4x, dia akan jadi, sini akan jadi 1x. Ini akan jadi 4x kuasa 2. Ini akan jadi 12. Nampak tak? Cuba tengok bagi nampak. So ini kita dah reduce dah sebenarnya. Ini bentuk straight line dia nanti. Straight line syarat sini kena constant. Ini yang paling penting sekali. So kita dah dapat yang itu. Sekarang soalan nak apa? Express. Cikgu highlightkan sikit. Y dengan X in term of X and Y. Maknanya Y besar. Sebenarnya tadi ini adalah Y besar. Ini adalah M. Ini adalah X besar. Ini tambah dengan C. Ini C. Dia nak yang ini sahaja. So cikgu boleh buat Y sama dengan Y over X. Y per X. So yang ini satu lagi. X besar sama dengan X kuasa 2. Dah siap dah. Ini dia punya conclusion. Kena buat. Ramai student dia lupa nak buat, dia tak faham. So kena baca betul-betul. Cuba buat, kamu akan nampak. Ini in term of X and Y. Ini in term of X kuasa 2. Boleh? Kita pergi terus kepada soalan 12. Okay, diagram 3 shows the submerged in water during a flood. Sekarang pun musim banjir tu kan. So ini tunjuklah. Memang kena dengan soalan dia. View of Qattaya. So view dia nampak ni. Cikgu zoom sikit. Yang ini yang tenggelam. Yang ini yang timbul. Boleh faham? Okay, kita stop kat situ dulu. Bagi faham yang tu. Soalan dia nak apa? Find the perimeter of region. Lagi dia bagi apa-apa? Dia tak bagi. Semua dia dah bagi dekat sini. Panjang ini sampai sini adalah 1073. Yang ni panjang rim rim. Dia bukan yang panjang tu, dia panjang rim. So panjang rim dia sama dengan 40.64. Okey, yang tu kena pegang. So kita boleh jawab soalan ni. Dia kata perimeter. So perimeter untuk rate yang ni. Cikgu nak cari ni, cikgu nak cari. Okey, sekarang cikgu nak cari apa? Cikgu nak cari yang ini dulu boleh? Mana ni tak boleh padam. Okey, cikgu nak cari ini dulu. Apa yang cikgu perlu ada? Cikgu perlu ada ini. Dan cikgu perlu ada ini. Betul Baru cikgu dapat yang atas tu. Okey, yang panjang ni berapa? Ini, sebelah sini. Sini adalah separuh daripada rim, panjang rim. Kamu akan dapat 20 point, tak nampak Tu buat macam ni. 20 point berapa? 32. Betul 20.32. So ini pula berapa? Dia punya ni. Ni. Yang ni sebenarnya adalah radius dia. Radius tayar, betul. Sekarang ni kita padam. Sini ke sini tadi 20.32. Tambah yang ni. Ni adalah radius. So tambah dengan ini. So sini adalah 31.01.05. Cikgu tambahkan ini separuh tadi 20. Ini adalah hasil daripada 20.32 tambah dengan 10.73. Boleh Ini kena nampak. Baru kita akan dapat X kat sini. Inilah jadi 90 degree. So kita boleh guna teorem Pythagoras. Boleh pakai. Boleh. Teorem Pythagoras kamu akan dapat nilai X nanti. Macam mana? 31.05 kuasa 2. Tolak sebab dia adalah hypotenuse sekarang. So tolak dengan 20. 32 kuasa 2 punca. Kamu akan dapat jawapan X. Ini jawapan X. So X kamu akan dapat jawapan berapa dapat? 23.47. Cikgu dapat jawapan macam ni. 48 lah. Okey, dah settle yang tu. Baru kita cari dia punya darab dengan 2 kiri kanan. Betul. Sini 1. Sini 1 23.48. Sini pun 23.48. Sekarang kita kena cari dia punya ini pula. Okey, dia punya ni pula. Kita padam balik ni. Kita tengok angle dia berapa. Allah. Pakai kamera lah. Tak nampak kan. Ini. Sini. Berapa angle dekat sini? Baru kita boleh guna SR theta kan. Ingat tak SR theta? So, itu radius dia kita tahu. Radius dia adalah 31.32.
0,5. Boleh? Theta dia berapa? Theta dia kena cari. Kita boleh juga pakai yang ni. Cari yang ni, kamu boleh. Nak cari yang ni. Cari yang ni. Boleh, kamu boleh pakai. Sini cikgu pakai. Nak cari situ adalah cikgu pakai cos theta. Kamu boleh pakai apa-apa kan? Sebab tiga-tiga dah ada nilai, tak ada masalah. Cikgu nak pakai cos theta sama dengan 20.32 bahagi dengan 31.05. So, kamu akan dapat theta sama dengan berapa? Theta sama dengan 49.124. Yang ni satu bahagian saja. Ini bahagian sini saja. So, cikgu darab dengan 2. Cikgu akan dapat 98.247. Lepas tu, SR theta kena dalam radian. Cikgu tukar dalam radian. 180 dia ada bagi tahu tak berapa. So, cikgu ada bagi tahu berapa tak? Dia punya ada 3.142. So, cikgu terus ambil 3.142. So, cikgu akan dapat jawapan 1.7149 untuk radian. So, kita boleh carilah. So, the final answer supposed to be like this. So, 2 darab dengan 23.48 darab 2 kan? Kiri kanan tadi. Kiri dengan kanan. So, yang ni tambah dengan R theta. R kita berapa? 31.05 darab dengan 1.7149. Dan kamu akan dapat jawapan dia nanti 100.20. Boleh? Soalan ni yang ramai tak dapat sebab tak tahu dia punya radius sahaja. Itu sahaja. So, kita kena tengok betul-betul. Baru kita akan dapat jawapan dia. Boleh? Okay, kita terus pergi soalan nombor 13. Okay, it's given that the straight line YMX. Straight line ni kita tak tahu. Tapi dia bagi tahu dah Y equal to MX. Kenapa dia tak tulis Y MX plus C? Bermaksud C dia adalah kosong. So, dia punya garisan tu nanti dia akan temu dekat kosong. Mungkin macam ni. Macam ni contoh. Mungkin macam ni. Macam ni kita tak tahu. Tapi dia mesti start dengan kosong. Okay? Well, M is a constant, is perpendicular. Bila perpendicular, maknanya kita boleh terus cari dia punya M1 dekat sini. Cikgu ubah sikit. Y sama dengan X tambah X per 2. Betul? Cikgu akan dapat macam itu nanti. So, dia punya gradient supposed to be berapa? So, gradient dia yang ini adalah, yang ini yang untuk warna hijau. Warna hijau. Yang ini adalah, gradient dia adalah 1 per 2. So, gradient yang merah berapa? Kamu darab lah M1, darab M2. Cikgu dah tahu dah. Sini akan dapat negatif 2. So, dia punya equation dia, YMX tadi, kita boleh terus masuk. Y sama dengan negatif 2X. Macam tu. Itu kita punya equation pertama. Dia kata apa? Dia kata perpendicular to the PQ and intersect. Intersect ni maksudnya, dia intersect dengan yang ini. Tambah 8, apa ni? 8. Itu. Jadi, intersect bermaksud kita boleh samakan. Kita guna simultaneous. So, cikgu tak nak buang masa, cikgu samakan. 2X tambah 8. Boleh? So, akan dapat berapa jawapan dia nanti? Kamu dapat X sama dengan negatif 2. Okay, X negatif 2, Y berapa? Cikgu masukkan Y dalam nak cari Y. Cikgu masukkan Y sama dengan masukkan negatif 2. So, Y sama dengan 4. So, koordinat dia adalah negatif 2, 4. Koordinat N. Dia suruh apa lagi tu? Dia suruh label. Label point N. So, cikgu label lah dekat sini. Cikgu padam semua benda Allah ni. Padam semua. So, tadi berapa? Negatif 2, 4. So, negatif 2, 4. Ini dah ikut dah sebenarnya. 2, 3, 4. Sini. Ini adalah N. Boleh? Kena label baru dapat markah. Penuh. Boleh? Tak ada masalah. Nombor 13. Kita pergi soalan nombor 14. Show the straight line graph passing through X axis and Y axis. So, sekarang daripada gambar ni, kita terus tahu dah. Ini bentuk intersect point. Kita tahu dah. Horizontal bahagi dengan vertical. Ni, vertical. So, cikgu dapat jawapan. Sama ni sama dengan 4. Ini sama dengan 3. So, dapat 4 per 3. Adakah dia naik bukit? Naik bukit maknanya cikgu nak tentukan dia positif ataupun negatif. So, sebenarnya dia positif. So, jawapan dia adalah, gradientnya adalah positif. 4/3. Boleh? Sekarang ni, cikgu kena masukkanlah, ada orang cakap Y MX plus C. Y berapa? 4 per 3 X tambah C. C berapa kat sini? C adalah 4. Y intercept. So, nak biar macam ni ke? Sebenarnya dia nak straight line in general form. General form ni ramai orang terlupa dengan salah. Sebenarnya kena sama dengan kosong nanti. Dan tak nak 2 tingkat. Boleh? So, cikgu darab semua dengan 3. Jadi 3Y sama dengan berapa? 4X tambah dengan 12. Lepas tu kita boleh bawa semua pergi sana. Sama dengan kosong. So, ini adalah jawapan dia. Ini bentuk
General form. Jangan silap ini kena faham. Okay, for the last one, for this session, lesson, apa-apa pun boleh. Lesson boleh, kelas pun boleh, mana-mana. Okay, diagram 6 shows the POPQ. OPQ. R is a midpoint. Midpoint so dia akan jadi satu lah, midpoint, tengah-tengah kan. So dia bagi dah OP sama dengan A. Ini satu, dia bagi tulis. Padahal takut kamu keliru kan. OP sama dengan A dah bagi, OQ sama dengan B. OR, dia nak OR. So OR nak ikut jalan mana? Ikutlah jalan kebenaran, jangan ikut jalan yang kesusahan. OR cikgu ambil sama dengan OP tambah dengan PR. Ikut kamulah, cikgu ikut sini OP, kamu nak ikut sini pun boleh, tak ada masalah dalam vektor ya. So OP sama dengan A, PR sama dengan, PR adalah 1/2 daripada PQ. So A tambah 1/2 PQ berapa? PQ pergi sini balik. So akan jadi negatif A tambah B. Betul? So kamu boleh cantikkan sikit, tolak 1/2 B, betul So akan dapat ini A, 1 tolak setengah jadi 1/2 A, tolak 1/2 B. Betul ke ni? Tambah tolak kurungan. Oh, sini akan jadi, ini salah kat mana salah ni? Macam ada salah je kan. So ini akan jadi tambah tolak lah, tambah tolak tambah kan. So kita padam balik ni, ada kesalahan, cikgu cek balik. 1/2 dah betul dah. So sini cantikkan sikit, tambah. So dia akan dapat A, tolak, nak laju sangat kan. A ni akan jadi tambah 1/2 B. So ini 1 tolak setengah jadi setengah tambah. Okay, sorry sebab terlaju sangat. So inilah jawapan sampai nombor 15. So harap mampu untuk memberikan suntikan untuk terus berjaya dan terus berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.